Okey. So yang ini adalah latihan esei. Esei untuk bab 5. Okey. Untuk pengetahuan awak, kenapa saya suka bagi awak soalan kibat yang saya tidak memandang awak untuk jawab soalan PT3. Sebab PT3 awak tak boleh dah. Jadi saya nak sediakan awak untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebab tu saya nak awak biasakan untuk menulis esei kibat bermula daripada sekarang, supaya bila awak masuk pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti, awak dah tak ada masalah untuk menulis esei. Sebab awak ada banyak lagi benda lain nak belajar. Okey, untuk yang berkaitan dengan sampai tingkatan 4 dan 5 saja, sebenarnya ia sampai bab 5. Itu pun awal awal macam mana siapa yang menguasai Sabah dengan Sarawak, awal saja. Pentadbiran yang ini semua tak ada kena-mena, sebab tu saya pergi touch pun secara umum saja untuk pengetahuan. Okey, balik pada soalan esei. Okey. Ini kita tengok TP5. Okey, huraikan kesan kedatangan barat. Kesan kedatangan barat kepada masyarakat Sarawak dan Sabah. Okey. Ini adalah soalan yang untuk awak menganalisis. Kaedah menganalisis. Okey. Menganalisis situasi, sebab dia tidak ada dalam buku teks. Okey. Dia tidak ada dalam buku teks. Okey. Tetapi awak boleh tengok dekat muka surat 129 Okey. Awak tengok dekat kelas 129 kesannya. Tapi itu pun secara umum je. Dia tak nyatakan secara, itu pun nyatakan secara umum. Awak boleh ambil sikit-sikit je lah. Contohnya awak tengok dekat kotak pink yang bawah tu. Kesannya berlaku perluasan kuasa yang merubah sistem pemerintahan tempatan. Itu saja awak boleh ambil. Yang lain bawah tu adalah awak boleh gunakan untuk jawab soalan nilai ataupun iktibar. Okey. Balik pada soalan yang ini. Okey, kesan. Okey. Bila jawab kesan, awak boleh tengok kesan boleh jadi kesan baik ataupun jadi kesan buruk. Okey, maksudnya kesan secara positif ataupun kesan secara negatif. Kenapa kata kesan positif? Contohnya, akibat dimarahi oleh ibu bapanya untuk dipaksa belajar, akhirnya beliau dapat lulus dengan cemerlang dalam pembelajaran. Contoh. Okey. Akibat dipukul setiap hari, okey, oleh ibu dan ayah, menyebabkan ia membesar dalam keadaan trauma. Itu kesan negatif. Okey, ini contoh. Contoh. Okey. So sekarang ni soalan dia adalah kesan kedatangan barat. Okey, kesan kedatangan barat. Jadi bila kata kesan kedatangan barat, boleh jadi dia positif, boleh jadi dia negatif. Okey, bergantung kepada penilaian awak. Jadi soalan ini tidak menyatakan mana-mana kesan, positif atau negatif. So awak boleh guna kedua-duanya. Okey, so awak buatlah jadual dulu. Awak tulislah baik dia apa. Okey, tengok 6 markah. 6 markah saya cakap apa? 3 fakta, 3 huraian. List buruk. Okey. Apa yang baiknya adalah memodernkan sistem pentadbiran. Memodernkan sistem pentadbiran. Okey. Bolehlah. Okey. Apa yang buruknya adalah, kita tengok buruknya, saya bagi contoh satu. Sultan Brunei dan Sultan Sulu kehilangan kehilangan tanah lah. Kehilangan tanah. Okey, kepada British. Okey, satulah contoh. Okey. Yang lain awak boleh tambah. Okey.
kehilangan tanah, kehilangan kuasa. Okey. Ekonomi jatuh ke tangan barat. Sebenarnya banyak buruk lah kan. Ke tangan barat ataupun orang luar. Okey. Apa lagi? Lepas tu pembesar tempatan. Okey. Pembesar tempatan tidak mempunyai kuasa sangat. Dia ada kuasa tapi awak tengok yang sebelum tu tidak mempunyai kuasa. Okey. Seperti sebelum ni. Bukan tak ada kuasa langsung. Tidak mempunyai kuasa seperti sebelum ini. Sebelum kedatangan barat. Okey. Tambah lagi lain yang awak nampak. Okey. Berlaku pecahan ekonomi ke. Ataupun awak nak kata dia. Awak nak kata ialah pentadbiran kuasa barat dikuasai orang Eropah ke. Okey. Okey. Dan pelibatan penduduk tempatan dalam pentadbiran semakin berkurangan ke. Okey. Apa sajalah yang awak nak buat dekat sini. Okey. Sorry, dekat sini awak boleh kata positif dia boleh majukan Sabah. Okey. Ekonomi meningkat. Okey. Tapi kalau awak nak tengok kesan, biasanya kalau cadangan saya lah, kalau tengok soalan kesan, cuba tengok kesan mana yang paling banyak, baik ke buruk. Kalau kesan yang buruk banyak, tulislah keburukan. Seelok-eloknya awak tak payah campur-campurkan lah sebab nanti dia akan menyusahkan awak untuk menulis. Tapi kalau awak rasa nak campur-campur pun boleh lah, sebab ni bukan setuju dengan tak setuju. Soalan macam ni awak boleh jawab kedua-dua sekali. Okey. Soalan 1. Okey, soalan 2. Okey. Tengok soalan 2. Okey. Tindakan pengiraan indera mahkota yang mengenakan cukai yang tinggi telah kepada penduduk di Sarawak telah mencetuskan penentangan menyebabkan penduduk Sarawak tidak suka kepada pengiraan indera mahkota ataupun pemerintahan Kesultanan Brunei. Okey, sekarang ni adalah soalan TP 6. Okey. Ini adalah soalan TP 6 Jadi cadangkan soalan dia, cadangkan tindakan sesuai. Kalau awak sultan cadangkan tindakan sesuai bagi mengelakkan masalah penentangan. Okey, untuk soalan ini macam biasa awak akan tulis intro. Okey. Tu. Sekiranya saya Sultan Brunei tindakan saya ialah okey. Okey, apa nak buat? Okey, untuk selesaikan masalah. Okey. Sebenarnya soalan dia kalau ada masalah apakah jalan penyelesaian? Ataupun cara nak selesaikan jalan untuk selesaikan. Okey. Biasanya kita akan berbincang. Okey. Berbincang. Okey. Mendengar masalah dulu. Okey, soalan ni sebenarnya biasanya kadang-kadang dia bagi situasi untuk awak fikirkan apakah penyelesaian dia bergantung pada situasi. Awak nak gunakan situasi tu pun boleh, awak nak gunakan secara umum pun boleh. Okey. So katakanlah awak nak kata gunakan secara umum, awak boleh kata macam ni lah. Bincangkan, mendengar masalah. Okey, isu dia apa tadi?
isu dia adalah cukai. Okey. So kalau dikata kenakan cukai yang tinggi, so macam mana awak nak selesaikan masalah cukai yang tinggi? Okey. Awak tulislah balik. Okey, dengan mengurangkan awak boleh tulis mengurangkan kadar cukai ataupun tidak mengenakan apa-apa cukai pun boleh. Okey. Tiada cukai ataupun dihapuskan ataupun hapuskan cukai. Suka hatilah, awak kan sultan. Asalkan penyelesaian dia logik Okey. Lepas tu, so sekarang isu dia adalah pasal pengiran indera mahkota. Okey. Indera mahkota dengan cukai. Okey, tadi awak dah selesaikan masalah cukai. So apa nak buat pada pengiran indera mahkota ni? Tak suka dia sebab dia kenakan cukai tinggi. So apakah tindakan Sultan Brunei untuk terhadap pengiran indera mahkota ini? Sama ada awak boleh tulis mengambil tindakan. Okey, mengambilkan tindakan. Ataupun awak tukarkan pegawai. Tukarkan pegawai. Contohnya tukarkanlah pegawai pula. Tukarkanlah pembesar. Tukarkan pembesar dengan orang lain. Ini semua langkah-langkah Okey. So akhir sekali apa jadi? So tulis akhir sekali kalau awak buat semua tindakan ini sekali, mestilah awak dapat kekalkan apa antara awak dengan rakyat. Kekalkan perpaduan. Okey, senang je. Okey, awak untuk latihan esei, awak kena biasakan untuk mencari idea, menulis, berbincang. Cikgu boleh tak saya jawab macam ni? Cikgu boleh tak jawab macam ni? Okey tak cikgu idea saya? Okey, daripada situ baru awak akan improve ataupun awak akan boleh meningkatkan kualiti penulisan awak. Tapi kalau awak senyap, awak rasa macam okey je apa yang awak buat, terpulanglah. Okey, saya pun tak tolong. Sebab kita pun sekarang dah jadi pembelajaran one way kan. Jadi tak boleh nak tolong. So apa yang boleh saya tolong adalah beginilah. Okey, cuba buat latihan esei dan tunjukkan kepada saya. Biasanya yang tunjuk pada saya tu okey lah kan. Kalau ada masalah baru saya akan tegur Okey, so siapkan untuk latihan esei ni ya. Okey, latihan esei yang ni. Okey, terima kasih.